Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari ayat yang ke 124. Tapi kita ulang daripada 120. Baca banyak sikit lah. Sikit sangat nak habis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم
ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehingga ke hari kiamat. Baik. Ayat yang kita bacakan tadi dari ayat 120, kita dah terjemahkan dia. Cerita tentang Nabi Ibrahim dah, ayat 121 pun dah, 122 pun dah, 123 pun kita dah, 124 kita baca sedikit. Di mana Allah Subhanahu wa taala kata, innama ju'ila as-sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fi. Sungguhnya diwajibkan hari Sabtu untuk diagungkan ke atas orang-orang yang berselisih dengan Nabi mereka di dalamnya. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum, dan sesungguhnya Tuhan kamu la yahkumu bainahum, akan benar-benar memutuskan di antara mereka pada hari kiamat apa yang mereka perselisihkan. Apa yang mereka perselisihkan. Baik, disebut dalam tafsir, tidak syak lagi bahawa Allah mensyariatkan dalam setiap agama atau syariat satu hari dari seminggu yang manusia berkumpul untuk beribadah. Maka Allah Azza wa Jalla jadikan untuk umat ini hari Jumaat, kerana dia adalah hari yang ke-6 dan hari di mana Allah menyempurnakan padanya ciptaan. Berkumpullah padanya dan sempurnalah nikmat ke atas hamba-hambanya. Dan dikatakan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan ke atas Bani Israel sebegitu juga. Kemudian ke atas Nabi Musa, fa'adalu anhu, mereka yang tak nak. Mereka nak pilih hari Sabtu kerana hari itu Allah tidak menciptakan sesuatu daripada makhluk yang telah sempurna ciptaannya pada hari Jumaat. Lalu Allah Azza wa Jalla pun menetapkan ke atas mereka hari Sabtu. Dan Allah Ta'ala memerintahkan mereka supaya menjaganya dan berpegang dengannya. Dalam masa yang sama Allah memerintahkan supaya mereka itu ikut kepada ajarannya, atau memerintahkan supaya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Nabi Muhammad diutuskan. Kemudian setelah itu bila turun Nabi Isa alaihi salam, selisih pula mereka, tukar pula sehingga ke hari Ahad. Wa yuqalu innahu lam yutrak syari'at at-Taurat id illa ma nasakha min ba'di ahkamiha wa innahu lam yazal muhafizan 'ala as-sabt hatta rufi'a. Wa inna an-nasara pada zaman selepas itu, pada permulaannya hari Sabtu juga, sehinggalah dia diangkat. Selepas Nabi Isa diangkat, mereka pun pilih hari Ahad, asal-asalnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah, kita yang terakhir tapi yang pertama pada hari kiamat. Dan walaupun orang-orang itu diberikan kitab sebelum daripada kita, kemudian
inilah hari yang Allah Ta'ala fardukan ke atas mereka, tapi mereka berselisih pendapat. Mereka berselisih pendapat. Allah bagi hidayah kat kita. Dan manusia ada pengikut. Yahudi kata besok. Nasara kata selepas besok, iaitu hari Sabtu. Waktu kata hari Ahad. Dan dari Abi Hurairah serta Hudzaifah radhiyallahu anhu, dua-duanya bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua-duanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tak bagi hari Jumaat kepada orang sebelum kita. Mereka tak pilih. Padahal Allah pada awalnya suruh mereka hari Jumaat juga. Cuma mereka tak nak. Mereka tak nak. Yahudi pilih hari Sabtu. Mari orang Nasrani dia pilih hari Ahad. Allah simpan untuk kita hari Jumaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala al-jumu'ata was-sabta wal-ahad wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Jadilah kita ni hari Jumaat dulu, kemudian hari Sabtu, kemudian hari Ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah turutannya pada hari kiamat. Makna apa? Kita dulu masuk daripada Yahudi banding Nasrani kepada syurga. Oleh kerana dia pilih hari Sabtu dan juga hari Ahad, kita dapat hari Jumaat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Mereka pun duduk belakang kita pada hari kiamat. Mereka pun akan di belakang kita pada hari Jumaat, pada hari kiamat. Maknanya yang akan dihitung kita dulu. Nahnul akhiruna min ahli dunya. Jadi kalau mereka yang benar-benar beriman dengan Nabi Musa, kan Islam mereka tu, pengikut Nabi Musa yang sebenar. Pengikut Nabi Musa yang jadi Yahudi tu memang out lah. Dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan mereka ingkar kepada ajaran Allah Azza wa Jalla. Mereka ubah kitab yang ni memang out lah. Kata Nabi, pengikut Nabi Isa yang menjadikan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, yang tu pun memang mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka benar, pada hari kiamat mereka tu akan berada di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kata, kita ni terakhir di dunia, tapi yang terawal di hari kiamat. Al-maqdiyu bainahum qabla al-khalaiq, yang diputuskan urusan mereka sebelum sekalian makhluk. Jadi alhamdulillah hari ini pun hari Jumaat, hari yang mana istimewa Allah pilih. Allah pilih untuk kita jadi hari kebesaran umat Islam. Cuma kita ni muka sibuk kerja. Bila sibuk kerja, tak kerja pun tak sibuk juga. Duk ralik gitu je, sama ya. Tak rasa kebesaran hari Jumaat. Tak kerja lagi tu. Jadi kalau hari tak kerja lagi. Tapi kalau hari cuti, cuma hari kerja ni, hari cuti, hari hak tak kerja bagi orang hak bagus tu, dia boleh lagi awal ke masjid. Dia boleh rehat dulu, siap-siapkan mandi sunat ke apa, pakai minyak wangi dan sebagainya. Bolehlah pergi. Kalau kita hari kerja ni nak mandi sunat tak ada dah. Tak. Pergi pula tu kan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun angguk waalaikumsalam warahmatullahi. Celak-celak kan ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Tu kat celak mata. Jadi apa isi khutbah dia? Tahu tak dia, aku mimpi dah. Mimpi macam-macam. Jadi kita ni hari Jumaat ni hari kebesaran Islam. Maka agungkanlah dia dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahli bid'ah termasuk dalam ubah kitab tak ustaz? Ahli bid'ah ubah kitab di sini mengikut yang kitab Taurat dan juga Injil.
Kita dah bahaskan permasalahan ahli bid'ah ni, mereka mengubah syariat, tidaklah sampai ke tahap ubah kitab, tapi mereka ni menokok nambah dalam syariat. Dia bukan ringan-ringan lah. Dan kita tahu dalam hadis di akhirat nanti orang-orang ni dinafikan daripada mengikut petunjuk atau hadir atau minum di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka menokok nambah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat yang seterusnya 125, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia olehmu wahai Muhammad kepada jalan Tuhanmu, iaitu agama Allah ni, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga nasihat atau ucapan yang lembut. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mengajak manusia kepada Allah dengan hikmah dan juga lemah lembut. Dan yang nama hikmah lemah lembut itulah Allah Ta'ala turunkan dengan Al-Quran serta As-Sunnah. Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di situlah terkandungnya rahmatan lil alamin. Kalau kita menyimpang dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu bukan lagi rahmatan lil alamin, bukan lagi al-hikmah wal mau'izatil hasanah. Kadang-kadang kita nampak hikmah tapi sebenarnya tidak. Kadang-kadang kita nampak hikmah tapi sebenarnya tidak. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ikut hikmahnya, kadang-kadang kita tak apalah. Orang hak masuk Islam tu, biarlah dulu. Kalau dia nak semua patung ke berhala ke dulu sambil-sambil tu, tak apa lagi. Yang penting dia mengucap. Tak ada istilah tu. Tidak ada istilah kita ni nak raikan kesyirikan. Tak ada. Kalau ada orang tanya Syekh, dia kata ada seorang gadis masuk Islam, lepas tu dia ni Ustaz Abdullah apa tu Fatah Yasin, dia cerita waktu dia berdakwah di Sarawak dulu. Jadi ada waktu dakwah di Sarawak, ada seorang perempuan tu masuk Islam, dia umur panjang. Jadi nak selamatkan dia daripada kesyirikan dia tu, maka nak buat keluar daripada rumah panjang. Nak buat keluar rumah panjang, lepas tu cari adalah siapa dia nak kahwin dengan dia ni, boleh selamatkan dia. Pergi tanya rumah panjang, panggal kata boleh, mas kahwin dia demikian dan demikian, berapalah jumlah, kena bagi babi kepada tu. Muka dia orang tak beriman kan. Jadi nak suruh bagi babi kepada tu. Jadi dia pun tanya saya, boleh ke tak kita bagi mas kahwin tu dengan babi dia tu? Moga itu permintaannya apa? Tok batin lah kata kita tu. Dia punya ketua rumah panjang tu. Jadi dia tanya saya, kalau kita nak jawab lagu mana? Ni nak jaga akidah ni. Nak bayar, tak selamat. Sudah, lagu mana? Jawab saya kata, kalau mu bagi apa babi, pertama mu mengakui dia. Yang kedua, mu akan bagi mas kahwin pada wanita ni dengan benda yang haram. Kalau kita nampak darurat, tak apalah, bagilah, yang penting wanita ni selamat. Tapi itu jawab saya, mu cari benda yang lebih mahal daripada tu, mu bagi kat dia. Dia kata gitu. Jangan kompromi dengan kesyirikan dan juga tu. Cari benda yang halal walaupun mahal. Pasal apa? Jangan kita rosakkan syariat kita. Jangan kita rosakkan syariat kita. Semata-mata nak jaga dia, kita pun ubah hak alik kita. Tak, dia kata. Jaga, kita memang tak boleh bagi mas kahwin daripada yang haram, mana boleh dia tahu. Jadi kadang-kadang kita ni nampak hikmah tak sebagaimana
syariat nampak. Mungkin pada kita tak apalah, hikmah kebijaksanaan, bagilah siapa bayar apa cari babi bagi kat dia, penting boleh selamat. Hikmah di situ mungkin kita rasa gitu. Tapi pada orang alim bila dia tengok dia rasa tidak lagu tu. Banyak juga kadang-kadang kita anggap benda tu hikmah, tapi sebenarnya tidak. Hikmah ni selama dia betul dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka barulah dikira dengan hikmah. Tapi kalau siapa dia nak ajak orang masuk Islam, dia langgar habis syariat Tuhan, yang tu tidak panggil hikmah. Dia kata dia ni nak ajak orang masuk Kristian. Siapa ke dia pun nak ajak orang masuk, nak ajak Kristian masuk Islam. Siapa dia pun pergi join sekali acara-acara ibadat orang Kristian. Pasal apa? Nak ambil hati dia. Itu tak panggil hikmah dah tu. Itu panggil jahil. Kadang-kadang orang kata dulu mempersembahkan kepala lembu. Kedulu orang di Indonesia ni dia ada upacara dia, gunung berapi ni nak selamat. Okey, gunung berapi ni nak selamat, dia pun korbankan manusia. Cari manusia perempuan, kemudian nak bawa gunung, campur dalam gunung berapi sebagai korban untuk penjaga gunung berapi. Jadi adalah orang kata, apalah kita ubah, tak payahlah cari perempuan, nanya manusia ni. Akhir sekali buat apa? Dia sembelih lembu. Ambil kepala lembu, pergi sebagai korban kepada patung ataupun penjaga gunung. Jadi dia kata apa? Sebagai hikmah kebijaksanaan daripada manusia mati, jadi biarlah hak mati tu lembu. Kita mungkin anggap dia tu hikmah, betul tak? Tapi realitinya dia terlepas dari kesyirikan. Dia tak terlepas daripada syirikan. Dia tetap lagi berbuat syirik. Sama ada dia, hatta kalau dia sembah seekor lalat pun, masih lagi dia syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab tu hikmah ni mesti benda yang berada dalam landasan Al-Quran dan juga As-Sunnah, bukan dengan hawa nafsu. Sebab kalau dibiarkan atas nama hikmah ni, luas sangat nanti orang akan gunakan luas sangat atas nama hikmah, atas nama keperluan, atas nama maslahat, macam-macam mereka akan guna, sehingga akhirnya merosakkan agama itu sendiri. Lepas pada tu tok guru tu tak ada nak tukar daripada kepala lembu tu, tak sempat nak tukar kepada amalan lain, mati tok guru. Apa jadi? Maka amalan kepala lembu tu akan diamalkan sampai turun temurun, dan saham dia boleh kepada orang yang ajar. Sebab tu hikmah ni mesti kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nabi SAW dan para sahabat tak pernah kompromi dalam soal agama. Syirik ni tak ada no kompromi. Sebab itulah dalam bab agama ni kita ajak kepada manusia, tapi dalam masa yang sama kita jaga agama kita. Jangan kerana hikmah tu terlalu nak jaga orang kafir sehingga kita rosakkan agama kita sendiri. Rosakkan agama kita sendiri. Itu bahaya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka, berbantahlah dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik, seperti menyeru beribadah kepada Allah dengan tanda-tanda kekuasaannya, iaitu dengan birifqin walinin wa husni khitab, dengan kelembutan, dengan sopan santun, dengan ucapan yang baik. Jadi berbantah-bantahlah dengan ucapan yang baik. Tapi kadang-kadang kita ni lah bagi ni emosi juga keluar juga, istighfar jelah. Payah juga ni nak jadi orang yang memang berbantah, berdebat tu boleh cakap dengan elok. Kadang-kadang kita buat debat ni tahu. Masalah cakap dengan orang non-Muslim lembut lagi, cakap dengan orang Islam dia. Tu terbalik pula.
Cakap dengan orang non-Muslim, lembut, pijak semut tak mati. Orang ni Islam tu, cakap dengan orang Islam, terbalik dia kata tak apa, orang ni Islam dah, tak perlu jaga hati dia. Kau lagu mana? Wallahu ta'ala alam lah. Jadi kalau dengan orang kafir kita kena lemah lembut, apatah lagi dengan orang Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata apa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Tuhan kamu lebih tahu, lebih mengetahui siapakah yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia yang lebih tahu siapa yang akan mendapat petunjuk. Siapa yang mendapat petunjuk. Jadi soal nak dapat petunjuk ke tak nak dapat petunjuk itu hak Allah. Kita ni hanya menyampaikan. Kalau dia kata, kalau kita lembut dia tak boleh hidayah. Kalau kita lembut dia tak boleh hidayah. Jawapan dia, hidayah itu bukan kerja kita. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Tapi dalam agama ni bukan semuanya kena hikmah di sini. Waktu lembut. Waktu tegas. Hatta waktu jihad, maka para sahabat berjihad dengan pedang-pedang mereka. Itu termasuk dari hikmah. Sebab tu Nabi SAW pendekatan dakwah mula-mula hantar dulu orang dakwah. Kalau orang tu tak terima, orang tu tolak utusan Nabi SAW atau orang tu bunuh utusan Nabi, maka Nabi hantar pula tentera. Kalau tentera sampai tu pun offer lagi, tak serang lagi. Kalau kamu beriman, kami tak serang, masuk Islam. Tapi kalau kamu tidak beriman, maka kami akan masuk. Masuk tu tujuan untuk dakwah. Kalau kamu boleh terima kami, tak berat, kami masuk untuk dakwah. Tapi kalau kamu lawan, kami akan lawan lah. Pasal apa? Kerja kami menyampaikan dakwah Islam. Baik. Jadi maknanya waktu lembut ada waktu lembut, waktu tegas ada waktu tegas, dan waktu orang menggunakan kekerasan terhadap Islam, maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan orang Islam membalas, tapi sekadar yang mereka lakukan. Sebab tu dalam ayat yang 126 Allah Ta'ala kata, wa in aqabtum, sekiranya kamu membalas, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka hendaklah kamu membalas dengan setimpal apa yang kamu diseksa. Ini juga termasuk dalam hukum qisas. Sekiranya in ukhidha minkum rajulun syai'an fakhudhu mithlahu, kalau ada orang buat kamu dengan sesuatu, maka hukumlah dia seumpama dengannya. Dia kata, qala Ibn Zaid, kanu qad umiru bis-safhi 'anil musyrikin فأسلم رجال ذو منعه فقالوا يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب فنزلت هذه الآية ثم نسخ ذلك بالجهاد. Pada mula-mulanya memang mereka diberikan perintah supaya bertolak ansur dengan orang-orang musyrikin, sehingga akhirnya fa aslama rijalun dzu man'ah faqalu, kemudian adalah orang masuk Islam yang memang mereka ni memiliki kekuatan, kehebatan, lalu dia kata, ya Rasulullah, kalau Allah izin menang kita ni dengan orang-orang ni, maknanya mereka akan sanggup untuk membunuh mereka. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak balas pun balas sekadar yang dia lakukan. Tapi akhirnya ayat ni dinasahkan dengan perintah jihad. Akhirnya Allah mengizinkan. Pada mula-mula Allah tak izin balas, melainkan sekadar, setimpal. Sabar itu lebih baik.
Sebab tu Allah Ta'ala kata wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Kalau kamu sabar itu lebih baik. Di awal turunnya syariat, itulah yang Nabi pesan kepada keluarga Yasir. Sabran ya ala Yasir, sabarlah ahlu Yasir, bagi kamu syurga nanti insya-Allah. Mula-mula begitulah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan jihad. Bila izinkan jihad, maka Allah izinkan supaya mereka membalas apa yang orang-orang kafir lakukan terhadap mereka. Baik, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Kalau kamu sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Wasbir wama sabruka illa billah. Bersabarlah, dan tidaklah kesabaran kamu itu melainkan dengan taufik dari Allah. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu bersedih hati ke atas mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Janganlah kamu menjadi dalam kesempitan, berada dalam kesempitan disebabkan tipu daya mereka. Tipu daya mereka, ai mimma yajhaduna anfusahum fi adawatika wa isali syarri ilaika. Jangan kamu bimbanglah apa kamu sabar. Jangan menyebabkan kesabaran itu kamu bersedih hati, kemudian kamu pula dalam keadaan tertekan, sepit, stres. Kena sabar tapi stres. Sabar tapi tak puas hati. Allah Ta'ala kata sabar. Tidaklah sabar kamu tu melainkan dengan taufik dari Allah. Jangan sedih, jangan susah hati, jangan berada dalam kesempitan pada apa yang mereka lakukan. Kamu sabarlah. Dalam kesabaran kamu berserah kepada Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Kerana sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun. Dan bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi selama kamu buat baik, selama kamu taat kepada Allah, selama kamu bertakwa kepada Allah, apa yang orang kafir buat kamu sabar, tahulah nanti Allah Azza wa Jalla membalas perancangan mereka. Jadi inilah janji Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kemenangan itu berpihak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingatlah bahawa tugas kita yang utama sekali adalah beriman kepada Allah, dan kita juga ada tanggungjawab menyampaikan risalah Allah kepada orang-orang lain daripada kita. Cuma teknik dan cara ikutlah hikmah dan kebijaksanaan masing-masing. Selama kita dalam lingkungan Al-Quran dan juga As-Sunnah, insya-Allah. Kalau tidak dengan lingkungan Al-Quran dan juga As-Sunnah, ada orang nak ajak manusia kepada Islam, dia cipta satu ajaran baru yang mengharmonikan. Macam Ayah Pen ni raja ataupun Tuhan segala agama. Apa dia buat? Dia harmonikan. Maknanya semua agama ni boleh bersama. Sebab tu Ayah Pen ni diterima di kuil. Orang kuil pun terima dia. Orang kuil pun cium kaki dia. Ayah Pen ni. Ada lagi satu agama, dia panggil apa? Bahai ke? Bahai. Agama Bahai. Bahai dia dalam bahasa Arab. Bahai dia. Dia ni pun tempat ibadat dia tu terbuka. Tak kunci ke apa. Dia kira tempat ibadat adalah untuk semua agama. Jadi masjid dia tu orang Kristian boleh mari semayang cara Kristian, orang Yahudi boleh semayang cara Yahudi, orang Islam boleh semayang cara Islam. Dia kira ni agama dia ni menyatukan semua agama. Itu tak termasuk hikmah. Itu termasuk apa? Kejahilan. Di mana apabila dia mengiktiraf agama lain selain daripada Islam, maka dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah yang berkata inna dina indallahil Islam. Itu kena beringat. Kita juga pernah sebut cerita tentang Bani
Cham di Vietnam. Kan? Ingatkan cerita Bani Cham di Vietnam. Yang mana Bani Cham tu terpecah kepada dua, sebahagiannya Hindu, sebahagiannya Islam. Lalu raja dia nak mengharmonikan antara dua puak ni, akhirnya Hindu terima sikit agama Islam, Islam terima sikit agama Hindu. Jadi dia pun campur aduk. Amalan Hindu berasimilasi dengan agama Islam. Jadilah nak kata Islam tak Islam, nak kata Hindu tak Hindu. Itu bukan hikmah. Itu namanya menyimpang dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab tu di atas nama hikmah ni tetap juga kena kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, kerana di sinilah Allah Ta'ala turunkan hikmahnya. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Ta'ala kata supaya dia mengajarkan kepada kamu kitab dan juga hikmah. Jadi hikmah tu masih lagi berada pada apa yang Nabi SAW tunjukkan. Jangan lari daripada hikmah. Akhirnya kita bimbang daripada nama kebebasan agama jadilah pluralisme. Islam memang la ikraha fid din. Islam tak memaksa orang masuk Islam. Tapi jangan kerana tak paksa masuk Islam, kamu mengiyakan habis semua agama lain atas nama kebebasan agama. Ada beza antara kebebasan beragama dengan pluralisme. Kebebasan beragama makna kita tak paksa dia masuk Islam. Tapi tidaklah bererti kita mengiyakan semua agama. Itu dah nama pluralisme. Kalau sampai ke tahap semua agama ni sama, yang penting kita ni jaga keharmonian antara kita, yang tu dah jadi pluralisme. Sebab tu kita mintalah Allah Azza wa Jalla agar Allah jaga keimanan kita, keimanan zuriat keturunan kita dan orang-orang yang berada dalam negara kita, masyarakat kita, agar mereka ni tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi mudah-mudahan kita ni buat kerja dakwah. Kalau kita duk mengiyakan agama orang, bila dia nak masuk Islam? Dia akan duduk selesa dengan agama dia. Sedangkan kalau kita tahu dia nanti masuk neraka, kita sayang kepada dia, kita akan rebut dia daripada tempat dia nak jatuh tu, walaupun dengan sekeras-keras cara. Contohlah tu, maknanya serius lah, ni tak apalah, mu nak terjun dalam neraka, ikutlah. Itu tidak panggil sifat orang Islam. Dia berdakwah, mengajak dengan hikmah, kebijaksanaan, kata-kata lembut, atar lagi tu. Tapi dalam masa yang sama, dia kena kata dalam diri dia, inna dina indallahil Islam. Agama ni di sisi Allah hanyalah Islam. Jangan terpengaruh dengan baiknya akhlak orang kafir. Sebab ada orang kafir yang akhlaknya baik, tapi sebaik mana akhlak mereka, tetap saja mereka itu zalim dengan Allah apabila mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tengok ada orang Islam yang akhlaknya tak baik, tapi sekurang-kurangnya dia tidak zalim dengan Allah. Batu ukuran kita nombor satu sekali adalah ukuran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukanlah redha orang Islam tu jadi tak baik, tapi sekurang-kurangnya dia dengan Allah tu settle lah. Maknanya keimanan, soal amal soleh lebih kurang tu, itu dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab tu kembali kita merujuk perkataan orang kafir yang amanah lebih baik daripada orang Islam yang zalim ataupun yang korup dan sebagainya. Itu dari sudut perkataan manusia, dan itu sebenarnya adalah perkataan orang Syiah sewaktu nak membodek tentera Tatar. Waktu mereka masuk ke Baghdad, orang-orang Syiah ni takut nak kena bunuh, padahal dia yang bukanya. Ibnu Al-Qami, dia penasihat raja pada masa itu, penasihat khalifah. Dialah yang bawa buka jalan kepada tentera Tatar untuk menyerang kota Baghdad. Habis tu lepas tentera Baghdad dah kalah apa semua,
tentera Tatar pegang kekuasaan, puak-puak Syiah ni jugalah yang pergi bodek supaya mereka selamat. Maka antara perkataan bodek dia itulah, orang kafir yang adil lebih baik daripada orang Islam yang zalim. Padahal sebesar-besar kezaliman adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nak harap siapa nak jaga agama? Orang kafir dia tak jaga agama kita. Kita ni dalam bab nombor 1 ialah hifzuddin. Maslahat nombor 1 dalam hidup kita ialah menjaga agama, menjaga agama. Jadi orang kafir dia tak akan jaga agama kita. Dia boleh jaga harta, dia boleh jaga benda-benda lain, keamanan, kesihatan. Tapi dalam soal agama, jangan harap orang kafir akan jaga agama kita. Sebab apa? Allah Ta'ala kata dah, kalau dia Nasrani lagi, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi sebab itu kembali kepada hikmah bijaksana ni berada dalam kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Habislah kita surah An-Nahl, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan baca selepas daripada ni surah Al-Hijr, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.